Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam siri yang ke-20 ini saya masih lagi menceritakan tentang fakta-fakta ilmiah di dalam Al-Quranul Karim yang disebut sebagai Al-Ijazul Qurani. Masih lagi cerita tentang mata dan telinga, bahagian ketiga. Apa ajaibnya komponen mata? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Allah SWT telah bertanya kepada kita. Alam naj'al lahu ainain, dalam surah Al-Balad ayat 8. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu ada dua mata? Persoalan ini harus kita jawab. Ya ke tidak? Jawabnya tentulah ya. Tapi bukan setakat itu. Kita kena perhatikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang besar itu kepada kita. Dan kita masih lagi menyambung tentang komponen mata. Kali ini kita sambung pula komponen bahagian ketiga dan sambungan ke-10 yang ke-10. Dalam siri yang lalu, kita telah menceritakan tentang pertama bulu mata. Kita sudah jelas peranan bulu mata yang begitu hebat. Kalau dogol tak ada bulu mata bukan saja tak cantik, tapi sensor dah kurang sebahagiannya. Yang kedua, kita sudah memperkatakan juga tentang bulu kening. Jangan ingat bulu kening tak ada fungsi, lalu dicukur. Ciptakan tiruan bulu kening yang lain. Itu diharamkan dalam Islam. Mengubah apa yang Allah Ta'ala lakukan. Setiap helai bulu kening itu, semuanya ada fungsinya. Dan insya-Allah yang ketiga ini kita sambung tentang kelopak mata. Kelopak mata pun ajaib, tuan-tuan dan puan sekalian. Kelopak mata ni dia bertugas membuka dan menutup mata. Buka, tutup. Agaknya dalam anggota badan kita yang lain, nampak tak? Ada tak yang geraknya macam mata? Macam kelopak mata? Ada tak ada? Jawabnya ada. Iaitu mulut. Jadi pergerakan mata ni, atau kelopak mata ni macam pergerakan mulut. Buka, tutup. Cuma mata ni tak adalah mengunyah makanan. Mulut kita bergerak, buka, tutup. Ada kala kerana mengunyah makanan, ada kala kerana bercakap-cakap. Semuanya bergerak. Jadi apa rahsianya? Kita kena kaji. Banyak rahsia mulut dan juga kelopak mata ni. Kelopak mata ni berkelipnya secara auto. Apa yang dia nak tutup? Dia tutup bola mata. Terutama ketika menghadapi bahaya. Datang habuk, gerbang, apa-apa je kekotoran. Cepat-cepat dia tutup. Apa objek yang datang, kalau kayu pun, kalau orang nak tercocok pokok kayu, mata dulu, tertutup. Itu hebatnya mata ni. Dia macam ada sensor sendiri gitu. Kadang-kadang kelopak mata ni dia mengecil. Bila? Secara auto. Bila menghadapi cahaya. Terutama cahaya panas. Jadi sipit mata kita menjadi kecil. Itu kelopak mata kita. Apa fungsi dia? Fungsi utama kelopak mata ni ada banyak. Antaranya melindungi mata dari benda-benda asing yang nak datang. Sebagaimana sebut tadi. Yang keduanya, ini hebat ni. Dia merebakkan air mata secara tetap. Di mana tu? Di permukaan bola mata ataupun kat kornea. Supaya kekal lembab. Kornea tu lembab sentiasa. Setiap kali berkelip, ada mekanisme pergerakan perlahan menolak apa? Menolak air mata
kesalirannya untuk guna semula. Macam dipubusin dengan aliran yang betul. Kalau kita nak bandingkan, kita bandingkan piston enjin kereta. Dia sentiasa ada minyak. Kelok-kelak dua atas bawah dia, sentiasa ada minyak pelincir. Jadi rupanya mata kita ni pun ada minyak pelincir. Macam piston kereta. Ajaib tu Subhanallah. Ini bukan air mata yang mengalir tu, bukan. Air mata yang macam liquid. Sedikit saja, tapi dia untuk membasahi bola mata. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan tak ada air mata. Mata kering. Okey. Lepas tu, di kelopak mata ni pula ada kelenjar. Apa fungsinya? Untuk apa kelenjar? Kelenjar ni, dialah yang membasahi kornea tadi. Dialah melindungi mata dari kuman. Dialah juga menjaga bahagian mata dalam supaya sihat dan lembut. Allahu Akbar. Ada fungsinya kelenjar kelopak mata. Selain daripada itu, dia ada otot pula. Pada kelopak mata tu ada otot. Ada beberapa kumpulan otot yang punya fungsi yang mengawal fungsi kelopak mata. Untuk apa? Untuk berkelip dan menahan kelopak mata di atas dalam kedudukan normal. Maksudnya dia tak jatuh. Tak jatuh. Bayangkan apa akan terjadi kalau kelopak mata ni tidak mempunyai otot. Dia lembutlah, lemah. Baru nak angkat kelopak mata pun jatuh sendiri. Nak angkat pun jatuh sendiri. Pasal dia tak ada otot yang mengegangkan atau mengekangkan, yang menahan supaya dia anjal balik semula ke tempat asalnya. Itu terbuka. Hebat tu kan? Okey, bila kita cerita berkedip-kedip mata ni, ada kala kita jumpa ramailah orang yang kelopak mata dia berkelip-kelip atau berkedip-kedip, kita kata. Ini kenapa jadi gitu? Mata berkedip berkaitan dengan masalah fiziologi mata. Ini disebabkan gerakan otot dalam kelopak mata itu secara berulangan dalam tempoh singkat dan tak boleh dikawal. Tak boleh kawal. Bukan kita sengaja. Klik mata. Istilah dalam perubatan disebut sebagai myokemia. Biasanya dikaitkan dengan otot kelopak mata bawah. Ini peranan kelopak mata bawah pula. Dia menyebabkan kelemahan di situ, menyebabkan berkelip-kelip yang atas terpaksa nak tutup bantu ke bawah. Allahu Akbar, tuan-tuan tengok Kebanyakan kedipan hanya pada sebelah mata pada suatu masa. Itu kebiasaan, mungkin ada orang dua-dua belah, tapi kebanyakannya umumnya sebelah saja berkelip. Sama ada kanan atau kiri. Dan kelipan ini berlaku pantas. Ada yang laju, ada yang kurang laju sikit. Tapi dia pantas. Cuma tak menyakitkan. Bukan rasa bisa, bukan rasa sakit, tak. Mungkin kadang-kadang rasa gatal je lah. Terutama orang Rasulullah. Gerakan itu tak boleh dibuat dengan sengaja. Dia macam tersendiri lah. Bukan sengaja. Dia boleh berlaku sekali dalam beberapa saat atau dalam siri yang berulang-ulang. Beberapa kali kelip. Ada orang lagi panjang lah, lagi lama berkelip. Ada orang tak lama. Biasanya bersifat sementara. Dia bukan berpanjangan seumur hidup. Biasanya tidak gitu. Dan boleh dia berlarutan jika ada rangsangan berlebihan. Kelip. Kalau ada rangsangan berlebihan, dia boleh berlaku berpanjangan. Cuma tidaklah biasanya seumur hidup. Apa dia rangsangan tu? Pertama sekali, bila seorang tu stres, tekanan berlebihan, dia boleh berlaku kedipan mata tadi. Yang kedua, pengambilan kafein yang berlebihan. Sebab itu kita kafein ni bukan saja masalah mata, masalah saraf, otak dan sebagainya macam-macam. Sebab itu kadang-kadang ada orang minum kafein lebih tak boleh tidur. Itulah sebab ni ganggu banyak benda. Yang ketiganya, merokok. Merokok juga antara penyebab kedip mata.
Yang keempat, mata kering. Ada orang mata kering, dia rasa tak sedap. Jadi, dia terpaksa mengkelip-kelip mata. Bukan terpaksa, dia tak sengaja. Kita dalam perubatan homeopati ni, ada beberapa ubat, antaranya Alamina dia panggil, untuk mengelakkan mata jadi kering. Ada ubat. InsyaAllah. Yang seterusnya, orang yang radang permukaan biji mata atau bahagian dalam kelopak mata berlaku keradangan. Itu pun dia kedip-kedip juga. Kadang-kadang dia jadi rasa pedih lah. Tak tahan, dia kedip-kedip. Secara tak sengaja. Seterusnya, yang terdedah kepada cahaya terang. Cerita cahaya terang ni, ada banyak pendapat menyarankan kalau kita tidur, biarlah gelap. Supaya dapat deep sleeping ataupun kualiti tidur yang baik. Jadi kalau ada cahaya masa tidur, buka lampu cahaya, kita punya sel-sel tak diam. Dia merasakan macam siang. Oh, ada lagi lampu cahaya. Jadi kena tutup lampu supaya sel-sel kita tenang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'ala lakumul laila sakanan. Allah ciptakan malam ni, dia gelap. Gelap untuk apa? Sakanan. Untuk tenang, ketenangan, sakinah. Seterusnya, orang yang selalu terdedah kepada angin, terutama angin kencang, angin sejuk, ini juga kadang-kadang boleh berlaku menyebabkan kedipan mata. Orang sakit kepala atau pening kepala. Sakit kepala ni berdenyut. Pening ni huyuh, hanyut, vertigo. Itu juga boleh menyebabkan, tapi tak semesti, dia boleh menyebabkan kedipan mata tadi. Seterusnya, gangguan tidur tak cukup lina. Ini pun boleh berlaku juga. Dan juga seterusnya, yang orang mengambil ubat-ubat yang banyak, terutama ubat-ubat jenis drug, kesan dia boleh menyebabkan begitu. Juga ada rawatan-rawatan tertentu yang boleh menyebabkan kedipan mata juga. Ada berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, Dr. Stephen Joan dalam artikel Register dia kata apa? Frekuensi mata yang berkelip ni, dia tak lama. Biasanya orang dewasa purata kekerapan berkelip atau berkedip tu tadi antara 10 hingga 15 kali per minit. Kanak-kanak pula, kanak-kanak yang bawah pada usia 14 tahun, biasanya frekuensi kekelipan ni, ketipan dia tadi hanya sekitar 10 kali saja dalam seminit. Dan bayi jarang kita jumpa berkedip. Tapi kalau ada, maknanya dia hanya sekitar 2 kali saja per minit. Tak banyak. Okey. Ada pendapat-pendapat memberi saranan macam mana kita nak merawat mata yang sering berkedip-kedip. Kadang-kadang orang kata mata, kadang-kadang ada orang Melayu kita kata ada perkara tak baik nak berlaku, ada macam-macam lah. Itu semua sebenarnya kalau dari segi biologi tentang jisim badan kita, dia ada sebab-sebab tertentu. Okey, cara nak merawat dia, pertama sekali ambil tuala, celupkan dengan air suam dan lapkan ataupun tuamkan dekat mata. Bila sejuk air, ambil lagi. Kalau tu dah sejuk, ambil lagi air suam, celup lagi, lepas tu tuamkan dekat mata. Itu salah satu daripada cara rawatan. Seterusnya, bolehlah buat urutan secara lembut di bawah kelopak mata. Sebab tadi yang antara penyebab berlaku kelipan, peranan mata bawah. Jadi kita urutlah pelan-pelan bahagian kelopak mata bawah tu. Untuk apa? Untuk peredaran darah dan juga untuk kuatkan balik otot-otot mata tadi. Seterusnya, amallah makanan-makanan yang mengandungi vitamin A, B2, D dan asid lemak omega. Elak pengambilan kopi, teh, coklat, merokok dan sebagainya yang disebutkan sebab-sebab tadi. Alhamdulillah, kita sudah cerita tentang fakta ketiga komponen mata.
Seterusnya kita nak sambung lagi bahagian ke-10. Ada lagi bahagian ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9 itu kemudian kita sambung. Kita terus saja pergi kepada iris, iaitu iridologi. Untuk melihat keliling mata hitam, itu iris. Dan ilmu ni saya sudah beritahu kan pada sesi yang lepas, dipanggil ilmu iridologi. Yang mengasaskan ialah orang Hunggaria, kurun yang ke-19. Yang saya telah sebut, tak ramai orang di negara kita ni gunakan ilmu iridologi ni untuk diagnose penyakit. Tapi sebahagian doktor-doktor homeopati ada menggunakannya dan cukup bagus menggunakan carta iridologi ni sebab kita dapat detect beberapa penyakit selain daripada ujian darah dan sebagainya. Ini saya sudah tunjukkan dalam sesi yang lepas tentang peta secara detail. Dan ni dia punya ada zon-zon dia. Ada zon perut, ada zon usus dan seterusnya. Dalam sesi yang lalu, saya sudah terangkan tentang rajah iridologi pertama, iaitu sodium ring. Sodium ring ni ialah orang yang keliling mata dia nampak putih gitu. Saya sudah terangkan, ini menandakan dalam arteri atau salur darah dia ada banyak pelak, ada banyak lumut atau karat ke. Menyebabkan aliran darah tak berapa lancar. Kebanyakan orang akan berlaku kebas-kebas. Itu dia. Saya tak cerita panjang itu sebab saya sudah ceritakan. Seterusnya, hari ini kita nak sambung tentang scarf ring. Scarf ring ni ialah lingkaran hitam keliling anak mata. Kalau yang lalu putih, yang ni kita tengok hitam pula. Ada juga yang bercampur hitam dengan putih. Itu ada cerita lain pula. Kalau hitam saja ini menandakan apa? Darah kotor, bertoksin. Itu tanda terjadinya keracunan ke, toksik ke, uric acid ke dalam darah. Maknanya darah kotor lah. Itu ceritanya. Kita kena tahu apa punca darah kotor. Taklah saja-saja tiba-tiba kotor darah. Mesti ada sebab. Sebabnya punca darah kotor itu ialah disebabkan usus kotor. Kenapa? Bila usus melekat pada dinding, bila kotoran atau toksin itu melekat pada dinding usus atau kolon kita kata usus besar, maka dia akan serap ke dalam darah. Itulah yang menyebabkan darah kotor. Apa pasal pula toksin melekat pada kolon? Sebabnya orang tak lawas lah. Tak berak. Ini kita nak tahu, nak kenal orang usus kotor, kita tengok pula rajah ketiga yang dipanggil radix solaris. Bila kita tengok hitam keliling anak mata tadi macam tu, kita cuba kita tengok tu. Ada macam garis-garis di dalam bahagian iris tu. Itu tanda usus dia kotor. Nak kenal orang usus kotor macam ni, macam pancaran matahari. Ini tanda usus kotor. Seperti pancaran matahari pancar. Kita ingat nampak mata cantik orang ni. Bukan cantik, itu tanda usus dia kotor. Jadi kita kena faham tadi apa sebab darah kotor? Sebab atau punca darah kotor ialah disebabkan usus kotor. Kita kena tahu pula kenapa usus jadi kotor. Usus kotor ni kenapa? Ni macam tu gambar. Bergaris-garis macam matahari ni. Punca usus kotor tentulah sedia maklum. Orang sembelit lah. Sembelit ni dia usus kotor lah. Ada orang dia kata, saya tak sembelit. Dia tak faham. Ingat sembelit tu agak berdarah ke, apa ke. Dia tak faham apa itu sembelit. Sembelit ni, ada 3 keadaan yang dikatakan sembelit. Antaranya orang usus sempit. Nanti kita akan tunjuk, akan datang, bagaimana rajah seseorang usus sempit. Kita boleh tengok, usus makcik ni nampak sempit ni. Berapa hari tak berak? 20 hari. Ada yang kata seminggu. Kita boleh nampak berapa peratus sempit dia. Kalau orang yang saya jumpa sekitar antara 70 hingga 80% sempit usus dia. Saya kata, ini tak berak lama ke ni? Lama tak berak. Sebab dia sakit kepala.
Berapa hari? Sekitar 20 hari sekali berak. Mak Datuk. Nampak? Jadi kita boleh tengok pada usus dah kenal dah. Oh, payah berak ni. Itu antaranya lah usus sempit. Ada yang jenis poket kolon. Itu saya akan terangkan. InsyaAllah akan sila akan datang. Semoga pelajaran ini kita dapat cek sendiri. Kita tengok mata kita suluh. Tengok kat cermin suluh cara mengiring. Nanti kita tunjuk cara suluh dia mata. Jangan suluh menegak nanti sila mata. Di suluh dan mengiring kita akan nampak bayang. Bayang rajah mata tu. InsyaAllah akan datang. Sila share ilmu Allah SWT ni kepada seberapa ramai sahabat dan kawan-kawan. Moga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.